Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, uh, hari ini live agak menarik ya, sebab saya akan buat satu pendedahan. Pendedahan berhubung dengan perkara yang sedang menimpa beberapa ahli UMNO. Okey. So saya akan membuat pendedahan dan anda bolehlah mula bertanya sekarang sementara menunggu pendedahan saya. Baik, kita tahu semalam secara mengejut Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman telah disingkirkan ataupun digugurkan daripada Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO atau Majlis Kerja Tertinggi UMNO ataupun ringkasnya MKT UMNO semalam ya. Dan berdasarkan berita, penyingkiran itu adalah atas keputusan Presiden UMNO yang juga merupakan ahli kluster mahkamah, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okey. Jadi kita akan bincangkan penyingkiran Tajuddin. Anda nak kata pengguguran ke Tajuddin pun boleh, anda nak kata penyingkiran Tajuddin pun boleh, anda nak kata pemecatan Tajuddin pun boleh. Okey. Tapi sebelum saya sampai kepada pemecatan Tajuddin, menarik sebab jika anda teliti live semalam, saya ada beritahu sebelum perkara ni terjadi bahawa kluster mahkamah sedang menekan menteri-menteri UMNO. Sebabnya di dalam Kabinet Ismail Sabri ada 13 menteri UMNO. Daripada 13 itu saya dipahamkan 8 hingga 9 menolak pilihan raya awal. Okey. Now, secara keseluruhan di dalam kabinet tu, biarpun semua menteri UMNO menyokong pembubaran parlimen, Perikatan Nasional ada 11 menteri. Kalau dulu 12, Zuraidah keluar 11. Mereka menolak pilihan raya awal. Kemudian ada GPS, GRS. GRS ada seorang sokong, seorang tolak. Yang GPS semuanya tolak pilihan raya awal. Jadi dari sudut majoriti, biarpun semua menteri UMNO sokong pilihan raya umum awal, majoriti di dalam kabinet menolak pilihan raya umum awal. Dan bila kita cerita babak majoriti kabinet, kalau kita ikut kenyataan Ismail Sabri, penentuan sama ada perlu nasihat agung untuk bubar parlimen perlu diputuskan kerajaan. Ini tepat sebenarnya. Walaupun Perdana Menteri boleh dengan prerogatif dia sendiri memutuskan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong, tetapi Ismail Sabri sudah putuskan untuk mendengar kabinet dan ini juga betul. Ini juga betul. Ya, dan kalau dia dengar kabinet, maknanya tidak akan berlaku pilihan raya umum awal. Dan saya dah beritahu berulang kali, saya 80% yakin parlimen tidak akan dibubarkan tahun ini. Ya, andai kata sesiapa cuba mengganggu gugat kedudukan Ismail Sabri, ya, contohnya kluster mahkamah, sebab Muhyiddin tak akan cuba. Saya akan jelaskan sekali lagi ya. Andai kata kluster mahkamah cuba tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, maknanya ahli-ahli parlimen yang menyokong kluster mahkamah ataupun kem kluster mahkamah dan juga ahli-ahli parlimen kluster mahkamah tarik sokongan daripada Ismail Sabri, maknanya Ismail Sabri akan kehilangan sokongan lebih kurang 5 ahli parlimen. Okey, 5 hingga 6 lah ahli parlimen. Maka pada dasarnya majoriti dia akan berkurang. Tetapi PH juga tidak ingin pilihan raya awal, jadi dengan mudah Ismail Sabri boleh mendapatkan sokongan ahli-ahli parlimen PH dalam jumlah tertentu, kalau tidak semuanya, menerusi pindaan kepada MOU supaya sekarang ahli-ahli parlimen PH dikira penyokong Ismail Sabri ataupun membuat perjanjian baru, dan semestinya PH akan rela dengan syarat mungkin Ismail Sabri akan lantik seorang dua menteri
dari PH, ya, dan singkirkanlah menteri dari yang menyokong kluster mahkamah. Tetapi apa pun, ya, menteri-menteri UMNO ni bukannya semua sokong pembubaran awal parlimen. Kalau semua sokong, saya dah bincang, ya, majoriti dalam kabinet masih tidak menyokong PRU awal. Tetapi di dalam UMNO masalahnya, saya dipahamkan 8 hingga 9 tak sokong, ya. Dan termasuk ya, Mat Z. Khalid, ya, Rizal Marikan, Noh Omar, dan yang saya baru namakan ni Rizal Marikan, Mat Z bukan Khalid, Mat Z, lupa, Mat Z dan Noh Omar kebetulannya ahli-ahli MKT. Jadi pemecatan Tajudin saya lihat adalah amaran awal, ya, saya lihatnya adalah amaran awal kepada menteri-menteri UMNO. Kerana Tajudin ni walaupun bukan menteri, tapi dia ahli MKT yang dikira akrab dengan menteri-menteri UMNO dan Bersatu yang tolak PRU awal. Ya. Jadi dengan pemecatan beliau atau penyingkiran beliau ataupun pengguguran beliau dari MKT, kini jika MKT bermesyuarat, jadi Noh Omar, Khalid Nordin dan Mat Z dikira perlu berwaspadalah, jangan bertentangan dengan MKT, ya. So inilah saya lihat ini adalah amaran awal, dan ini bagi saya satu bentuk tekanan oleh Zahid kepada Menteri UMNO. Kerana jika benda ni dilakukan awal, tak apa. Semalam Tajudin dipecat, hari ini orang paling kuat Najib, itu Hisham Jalil, telah dijemput ke mesyuarat MKT, dan kebetulannya mesyuarat MKT malam ini, dan dikhabarkan bahawa mesyuarat ini akan membuat satu keputusan besar berhubung PRU. Jadi Zahid sudah kurangkan satu individu yang menentang, ya, PRU awal. Dia ganti dengan seorang yang hari-hari duduk berceramah di dalam media sosial mengapa perlunya PRU awal, dengan alasan-alasan dangkal yang saya dah buktikan berulang kali tidak masuk akal, yang tidak memberi sebarang sebab munasabah mengapa perlu ada PRU awal. Ada juga alasan spin. Contohnya bila berpaut pada Johor, saya dah jelaskan semalam dan berkali-kali mengapa ianya satu perbandingannya silap. Anda boleh rujuk, ya, live semalam atau pergi ke YouTube Regi J. Siritaudin, ya. Dan mereka ambil orang ni masuk. Jadi dia dah tukar satu undi menentang PRU awal kepada satu undi dalam MKT menyokong PRU awal. Okey. Jadi apabila ditanya, dikabarkan Tajudin mengkritik keputusan MKT. Kalau mereka sebut mengkritik di luar, okey, kita boleh terima. Tak apa, itu keputusan Zahid lah. Memang tak patut pun Tajudin bercerita hal-hal MKT di luar. Tetapi kalau dalam MKT, segala keputusan adalah berdasarkan majoriti. Jadi di dalam MKT boleh ada mereka yang setuju dan menentang PRU awal. Kemudian lihat majoriti. Itu kalau anda di dalam MKT dan anda menentang PRU awal, anda tidak dikira menentang MKT kerana anda MKT dan anda berhak tidak bersetuju dengan satu-satu perkara, kemudian benda tu diundi dan kita lihat keputusan majoriti. Jadi pertama, Zahid sudah kurangkan seorang yang menentang PRU awal, jadi satu lagi undi untuk menyokong PRU. Dan kedua, bila pecat Tajudin, ianya memberi tekanan kepada Noh Omar, Khalid Nordin, bukan Khalid Nordin, Noh Omar, Mat Z dan Rizal Marikan. Ya, kalau saya tersebut Khalid Nordin tadi silap, ya, Rizal Marikan. Dan jika mereka menteri-menteri ini yang kebetulannya ahli MKT faham bahawa mereka berhak untuk menentang di dalam mesyuarat MKT, maka mereka akan menentang. Tetapi ini juga memberi tekanan kepada menteri-menteri UMNO lain bahawa, ini yang saya lihat, ya, bahawa jika anda ingin dicalonkan dalam PRU 15, maka jangan menentang
ya, pendirian kepimpinan presiden dan sebagainya untuk cetus PRU awal. Ya. Jadi kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Zahid sebiji dengan apa yang saya jelaskan semalam, iaitu cuba mempengaruhi menteri-menteri UMNO. Malangnya, biar semua menteri UMNO dipujuk pun kabinet majoritinya tidak akan menyokong PRU awal. Ini setakat sekarang saya dipahamkan lah. Esok boleh berubah. Sebab Zuraida sekarang dalam Parti Bangsa Malaysia. Saya dengar Parti Bangsa Malaysia dia akan turuti keputusan MKT. Itu yang saya dipahamkan. Tetapi masih majoriti memihak kepada Ismail Sabri. Tetapi apapun keputusan akhir tetap di tangan Ismail Sabri, kerana dari sudut perlembagaan, biar kabinet kata okey perlu bubar parlimen, sebagai Perdana Menteri hak menentukan sama ada perlu bubar ke tidak, perlu nasihat agung untuk bubar ke tidak, terletak sepenuhnya di tangan Ismail Sabri. Dan saya dipahamkan Ismail Sabri tetap tidak ingin bubar. Dan kalau saya Ismail Sabri, saya tidak mungkin akan memikirkan untuk bubar, melainkan saya tidak faham selok-belok politik. Ya. Jadi disebabkan itu saya berpendapat, ya, selepas ini jika masih ada penentangan dalam masa terdekat, ya, mungkin dalam seminggu dua, daripada Ismail Sabri dan menteri-menteri tertentu terhadap pembubaran awal parlimen, maka menteri-menteri UMNO yang turut merupakan ahli MKT juga akan terima nasib yang sama seperti Tajuddin, iaitu mereka akan digugurkan daripada MKT. Ya, saudara-saudari, kluster mahkamah sudah terdesak. Ya. Dan jika semuanya gagal, langkah terakhir mereka akan terpaksa cuba juga, iaitu tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Silap-silap pecat Ismail Sabri dulu dari UMNO ke apa saya tak tahu, lepas tu tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Dan menanggung risiko, ya, jika Ismail Sabri berjaya masuk perjanjian dengan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, maka kerajaan boleh diperkukuhkan. Jika tidak, kerajaan akan tumbang. Itulah yang mereka akan cuba. Baik, tadi saya beritahu Muhyiddin tidak akan tarik sokongan. Mengapa? Sebab Muhyiddin tahu jika dia tarik sokongan sekarang, dia tidak ada sokongan cukup untuk menjadi Perdana Menteri. Dan tidak ada gunanya, kerana jika dia tarik sokongan, dia hanya akan memudahkan kluster mahkamah untuk mencetus pilihan raya, dan Bersatu tidak ingin pilihan raya awal. Sama juga kesnya dengan tapi Pakatan Harapan tak usahlah, minta maaf, tak payah ceritalah, sebab mereka bukan buat masa ni sebahagian daripada majoriti lah. Jadi tidak ada sebab. Dan saya amat-amat yakin jika kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, Pakatan Harapan akan bersetuju untuk memasuki perjanjian baru, kerana Anwar tahu dia tidak boleh jadi Perdana Menteri untuk kekal jika pilihan raya umum diadakan, ya. Dan dia tahu bahawa Pakatan Harapan PKR tidak bersedia untuk PRU awal, tidak bersedia langsung, ya. Jadi mereka akan masuk, ya, untuk membenarkan penggal penuh Parlimen ke-14 berakhir, ya. Kalau dulu orang menentang MOU, kali ini orang akan menyokong jika perjanjian ini dimasuki, kerana orang tidak puas hati dengan kluster mahkamah, kerana hendak mencetuskan pilihan raya bukannya demi rakyat, bukannya demi menyelamatkan negara, bukannya memikirkan ekonomi negara, bukannya apa, sebab mereka nak selamatkan tengkuk mereka, ya. Jadi untuk membenarkan kerajaan ini terus sehingga PRU penggal penuh Parlimen ke-14 berakhir, jadi rakyat akan sokong jika perjanjian baru ni dimasuki, ya, dengan PH atau MOU dipinda, supaya sokongan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dikira penyokong Ismail Sabri secara rasmi. Dan apa jugalah sekarang ni, apa yang kluster mahkamah sedang lakukan ialah membuat MKT mesyuarat MKT mengejut malam ni
memperkasakan MKT dengan menggugurkan seorang penentang tegar PRU awal iaitu Tajuddin, gantikan dia dengan penyokong tegar PRU awal iaitu Hisham Jalil yang kebetulannya orang kuat Najib, ya, tanpa sebarang alasan kukuh mengapa BN perlu pilihan raya awal, tanpa sebarang bukti kukuh BN boleh menang. Dan semalam pun saya dah buat analisa, saya dah jelaskan sejelas-jelas mungkin jika PRU diawalkan, ramai akan keluar mengundi dan BN akan kena teruk. Jadi misi malam ni saya lihat adalah untuk cuba mendapatkan sokongan majoriti ahli-ahli MKT supaya PRU diadakan segera, ya. Jadi pecat Tajuddin dulu, mungkin ini akan menekan Nur Omar, Rizal Marikan, Mahathir dan orang-orang lain yang menentang PRU awal untuk bersetuju, ya, kerana mungkin mereka takut nanti tidak dicalonkan sebagai calon pada PRU 15. Jadi awak nak tengoklah, semalam pecat, hari ni jemput Hisham Jalil dalam mesyuarat, kemudian malam ni nak buat keputusan. Ini dah nampak sangat terdesak lampau. Sebab apa terdesak lampau, saudara-saudari? Sebab berkemungkinan, ya, permintaan Najib berhubung dengan isu Hakim Nazlan tidak akan diterima, Queen's Counsel tidak akan diterima, dan Mahkamah Persekutuan akan baca keputusannya pada awal atau pertengahan Ogos. Najib boleh masuk penjara, ya. Jadi dah terdesak amat mereka ni. Baik, saya akan luangkan 1-2 minit untuk jawab soalan. Jika anda ada soalan boleh bertanya. Okey. Afifi Ridwan, kenapa Datuk Seri Tajuddin dipecat? Tadi saya dah jawab. Okey. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.